Jadi sekarang ni awak nak cakap apa? Awak nak bagi tahu saya yang selama ni awak yang berpura-pura? Saya ingat awak ni bijak. Tapi tak adalah bijak mana kan? Ya. Memang saya pura-pura. Saya pura-pura untuk suka dengan keluarga awak, kampung awak, apa saja. Asalkan saya boleh gunakan awak sebagai kepentingan peribadi saya. Saya dah berjaya buat awak terpikat dengan saya. Betul kan? Awak dah terpikat dengan saya. Apa je yang saya minta secara halus, awak tunaikan. Dan saya berjaya buat awak tidur tak lena, Firman. As I always said, tak ada lelaki pun yang akan berani untuk menolak saya. Aidan. Aidan tu sampai bila-bila pun akan ada dalam hati saya, Firman. Saya yang mulakan permainan ni. Dan saya yang akan tamatkan permainan ni. With the blast. Yang pasti saya tengok mereka berdua tu. Mereka dua berlakon. Berpura-pura. Tapi tak apa, kita tu bukan pada fokus pada dialog-dialog tadi. Okey, itu ada kisah di mana seorang isteri berpura-pura selama ini kepada suaminya. Tadi ada dua perkataan, kepentingan peribadi dan juga dia sendiri pun sebenarnya berpura-pura just untuk mengambil hati lah. Tapi yang paling penting tadi untuk kepentingan dia. Betul tu. Dan ini yang kita nak bincangkan pada hari ini tentang berpura-pura ataupun pura-pura. Ada orang kata pura-pura ni negatif, langsung tak baik. Tetapi hari ini kita nak cari juga sudut positif dengan pura-pura. Elok kita perkenalkan tetamu kita di studio pada hari ini. Kita bersama dengan Sisi Iman. Jadi tak? Jadi tak? Tak jadi Jadi Urus style dia. Tapi tu versi Uyaina, nak dengar versi abang, silakan. Sisi Iman. Allah. Berpura-pura abang. Pura-pura saya tengok nak menceriakan kita paksa pura-pura. Okey, seterusnya itu yang bersuara tu. Muaz Muhammad, sahabat kita, apa khabar Muaz? Alhamdulillah selamat puasa. Okey. Puasa tak ni? Puasa. Puasa, nampak bersemangat lah macam tu. Segas. Masih lagi ada semangat. Yes. Dan seperti biasalah yang segak bergaya di ujung sana, Cik Zaid Muhammad bersama dengan kita, perunding motivasi akan terus membincangkan topik kita pada hari ini. Betul tu. Okay. Dan Farin, sebelum kita mulakan perbincangan, kita tanya kepada Encik Zaid kan. Saya nak baca dulu komen oleh rakan kita di Facebook ni oleh penonton setia kita iaitu Natirah Muhammad Yusof. Dia kata, sekali-sekala bolehlah berpura-pura untuk menjaga atau menyenangkan hati orang lain. Jika berpura-pura dijadikan amalan, dikhawatiri memakan diri sendiri. Ambil jalan tengah kerana hidup ini lebih mudah jika bersederhana. Saya suka sangat dengan apa yang Natirah ni kongsikan. Jadi sebagai mukadimah ni permulaannya kan Encik Zaid. Mungkin Encik Zaid boleh ceritakan dalam keadaan bagaimana yang kita perlu untuk berpura-pura dan membawa konotasi yang positif dan yang selebihnya itu mungkin lebih kepada negatif sebenarnya. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua. Yap, topik saya bila saya dapat topik ni pura-pura topik boleh jadi topik walaupun dua perkataan saja, pura-pura. Rupanya besar walaupun nampak mudah. Betul, saya setuju yang penonton tadi tulis. Keyword dekat situ sederhana lah. Sebab konsep pura-pura ni saya rasa penting untuk kita nak jawab soalan Yana. Kenapa dan bagaimana kita boleh pura-pura? Yang positifnya ialah bila kita nampak ada kepentingan lebih besar. Contohnya kita ni boleh je nak menang, nak dapat semua boleh je kan. Tapi ada bayaran dia. Contohnya kalau dengan hubungan, dengan isteri, dengan suami, kita boleh menang gaduh. Tapi lepas tu tidur luar lah. Kan? Ataupun dengan anak-anak. Kita boleh menang sebab kita ayah, kita ibu. Tapi anak-anak makan hati. Jadi kita tengoklah harga apa yang perlu dibayar. Kalau besar sangat, harga tu tak apalah. Kita pura-pura sikit untuk menang dua-dua menang. Contohnya kita nak kerja apa? Kita nak menang ke kita nak bahagia? Kita nak betul ke kita nak semua orang dapat bahagian masing-masing? Pilihanlah. Jadi di situ konsep pura-pura tu saya rasa positif. Untuk mengelakkan konflik dan sebagainya. Mengelakkan bencana yang lebih besar. Tapi of course ada sempadan dia lah. Kalau pura-pura kita pula tergadai, tak boleh lah juga kan. Jadi kita kena bersederhana. Itulah agaknya konsep. Dan kalau macam klip drama tadi, berpura-pura untuk kepentingan diri sendiri memang tak boleh dah lah. Melampau dah. Dah cross dah. Dah tak bersederhana dah tu.
Okey, baik. Ini pastinya sebenarnya macam saya katakanlah keadaan sebegini pastinya dilalui oleh semua orang, termasuklah Sisi Iman. Sisi adalah seorang yang mana suka berpura-pura dan dalam keadaan mana seperti mana kita tengok konteks perbincangan kita ni, Sisi terpaksa ataupun rela berpura-pura. Okey, kalau Sisi sendiri kan, sebenarnya bila kita menjadi penghibur ni kan, tugas kita memang menghiburkan orang. Dan kadang-kadang kita ada our days yang sebenarnya kita bangun, kita taklah bermotivasi. Macam mana orang expect kita untuk bermotivasi Betul ataupun juga. bersemangat kan. Dan ada juga hari-hari yang kita sakit ke, hari yang kita tak bahagia Tak ke ada mood kan, tak ada ke. mood ke kan. Tapi kita kenalah kadang-kadang berpura sedikit. Maksudnya untuk sebab kita memang hidup kita untuk menyenangkan orang kan, tugas kita itu adalah tugas lah. Jadi Sisi ada juga hari-hari yang di mana keluarga Sisi tahulah kot kan, duduk di sebelah Sisi dan sebagainya, tengok macam akak ni macam tak okey je kan. Jadi Sisi beruntung juga ada keluarga-keluarga yang membantu Sisi lah supaya Sisi tidak terlalu berpura-pura. Yang dia betul ke? Yang dia? Untuk positifkan keadaan itu. Okey. Sisi rasa itulah kegunaannya untuk kita tak rugi sebenarnya untuk berpura sikit supaya kita senanglah keadaan itu. Saya kira boleh nak jelaskan bahasa mudah kita lah. Sebenarnya orang yang berada di depan kaca TV sebagai penghibur dan sebagainya. Betul, ada masanya turun naik kita kadang-kadang kita terpaksa senyum juga. Ya. Terpaksa seronok juga Betul. akan nampak je tu. Tugas sebagai penghibur dan saya kira ini juga apa yang mungkin Muaz lalui kan. Penyampai radio, pengacara, berlakon ke? Tidak. Belum. Kan? Boleh. Kadang-kadang orang kata kalau di radio tu orang tak nampak muka kita, tak apalah kalau kita betul ni. juga, Tapi sedangkan dari suara sendiri kita dah tahu dah mood ini macam mana. Jadi penting juga untuk ada pura-pura itu demi melaksanakan tugas sebaik Demi mungkin. tugas kan. Tapi untuk radio ni bila kita berpura-pura untuk jadi fun ataupun ada mood, orang boleh dengar. Masih boleh Orang boleh dengar. dengar. Jadi pura-pura tu memang tak boleh. Dia memang kita kena sampaikan juga mood tu, keikhlasan tu macam mana penat pun kan. Jadi benda tu kita kena buat sebab ada orang, tapi dalam radio ni dia ada karakter. Betul. Kadang-kadang ada orang boleh jadi karakter yang berbeza apabila on air dan juga off air. Jadi dia tak berpura-pura, dia karakter. Kan? Bila dia berjumpa secara live ni kena kenapa abang ni tak fun macam kat dalam radio? Tak, tu karakter abang dik. Jadi Betul juga. Pernah ada orang cakap macam tu ke? saya dua-dua sama. Luar dalam karakter Sama je. Kan lebih kurang sama. Tak ada kat dalam radio fun kat luar. Dik, kenapa nak tanya abang? Abang penat tak? Dia ada karakter. So saya tak tahu karakter dengan pura-pura berbeza kan? Dia betul. Berbeza kan? Dia kalau kita tengok Muaz dengan Sisi sebut tadi, perbezaan antara personal dengan profesional. Okey, itu dia. Profesional. Kalau dua-dua sama, cantiklah, bonus lah. Tapi tak perlu sama. Betul lah, kita kalau bukan kata selebriti apa, kita yang macam saya ni, motivasi. Orang ingat, sentiasa motivated kot. Tak ada masalah. Tidak, kerana bangun pagi stres juga. Tapi profesional lah. Kita profesional. Sebab kita fikir sudut yang lebih besar kan. Sudut yang lebih besar. Orang perlukan kita untuk ni, tak adalah kita nak pergi tambah stres dia pula. Kan? Betul. Tapi kan kalau dari sudut kerja, mungkin konotasi yang kita boleh gunakan tu bukan pura-pura, tapi diplomatik, profesional dan sebagainya kan. Terpaksa lah Yana. Tapi orang kata pelakon paling pandai. Dia yang paling kuat pura-pura. Dah macam pun lakon dah. Dah ada satu dunia pura-pura. Dunia pura-pura. Tapi dapat hendak disampaikan dalam keadaan yang perlu kita sampaikan secara profesional. Macam mana kita nak tahu Abang Farid kenal kita atau tidak? Farid, lepas tu dia macam, siapa dia ni? Pura-pura kenal. Dia dua-dua personal, profesional lebih kurang sama. Tapi sekarang ni pun dengan ada social media dan sebagainya, ingat tak ada orang pernah waktu tu viral yang selamat pagi dunia pura-pura. Tiba-tiba. Jadi bukan pelakon je lah. Yelah. Okey. Ini satu yang menarik juga, tapi bukan saya pendapat kita di sini. Pendapat mereka di luar sana juga kita nak dengarkan. Sama-sama kita saksikan. Dia sebenarnya pura-pura ni dia ada kelebihan dengan kekurangan dia. Tapi bila kita tahu orang tu tengah berpura-pura benda yang kita tahu dan benda tu menyakitkan, saya rasa macam benda tu macam agak tak best lah sebab dia nak pura-pura. Dan kita pun kena pura-pura tak tahu. Macam tak best lah. Bagi saya, kadang-kadang perlu untuk pura-pura sebab kita tak tahu apa yang orang tu alami hari tu. Jadi mungkin dengan cara kita pura-pura, kita pun boleh menjaga hati dia, menjaga mood dia hari tu.
pada pendapat saya tak perlu kot untuk seseorang tu berpura-pura, sebab if dia dah tahu pasal kebenaran tu nanti akan lagi rasa sakit lah. So I think it's very important untuk seseorang itu be true to yourself and to others as well. Itu dia pendapat orang ramai tentang topik kita pada hari ini. Dan tadi kan sebenarnya kita dah membincangkan dah tentang mungkin dari sudut kerjaan, kerjaya, bekerja dengan orang dan sebagainya. Tapi nak tanya kepada Sisi juga. Kalau kita tengok kan, Sisi kan ada ramai kawan kan. Ya. Seronok tengok friendship korang kan. Dia memang macam, wah best lah. Tapi ada tak situasi ataupun dalam berkawan ni adalah individu-individu tertentu yang orang kata tak ngam sangat dengan Sisi, tapi Sisi terpaksa macam fake it till you make it. Layan lah. Okey, so far alhamdulillah lah. Semua yang kalau masyarakat nampak, rakan-rakan nampak tu, semua kawan-kawan tu memang kawan-kawan yang baik lah. Okay. Alhamdulillah lah, sebab yang kita macam kena fake tu, yang tu kita tak tunjuk lah. Yang tu tak ada dalam IG, korang faham-faham lah. Maknanya Sarah Suhairi. Itu semua sabar. Okay. So ada juga yang begitu. Tapi apa yang Sisi lakukan lah, kita elak lah. Tapi kalau kita jumpa, tak adalah kita macam tiba-tiba nak bergaduh ke dengan dia ke, nak masam muka ke, tak. Mungkin kalau kita dah tahu, momen yang di mana kita dah tahu tu, kita jumpa, just be nice kan. Lepas tu kita tak adalah macam nak lebih-lebih tu, tak adalah. Maksudnya nak borak panjang-panjang tu tidak lah. Berlengkur tu tak ada. Tapi tu bukan berpura-pura kan? Itu lebih kepada dia elakkan diri daripada hidup dalam kepura-puraan. Betul tak? Betul. Daripada aku terpaksa hidup dengan mereka tapi aku berpura sepanjang masa, makan hati makan diri. Baiklah kita elak terus, tak payah. Kita kalau Sisi memang macam itulah. Sisi akan elak. Kalau Sisi dah rasa macam tak senang, lepas tu Sisi akan elak lah. Okey. Off record satu. Tapi kalau lelaki dengan perempuan, siapa yang lebih suka berpura-pura? Sebab selalunya kalau wanita dia dengan kawan-kawan girl dia macam boleh berpura-pura. Okey, apa kata Muaz yang jawab soalan tu? Menurut Muaz antara lelaki dengan perempuan sebab saya rasa kalau lelaki dia tak kawan. Dia tak ada, kalau tak suka orang ni dia tak ada macam dia terus tak kawan je. Awak belum jumpa lagi. Awak belum jumpa lagi circle lelaki. Taklah. Kalau dia tak suka pun dia mana tak ada, kami tak kawan kan. Betul tak? Abang kawan yang last tu, mana ada kawan lagi yang main gym angkat-angkat tu? Okey. Betul. Kita diam, kita tak komen. Tak komen. Tak ada nak komplimen apa betul. Tak gaduh tapi tak berkawan. Tak kawan. Kalau orang perempuan cuba-cuba coba salam. Dia punya cantik bajunya. Cantik. Lepas tu kat belakang. Betul. Bukan kita. Itu bukan kita. Mungkin perempuan tapi bukan kita. betul tapi bukan kita. Bukan orang lah, bukan orang. Sebelum saya nak tanya Muaz satu soalan, saya dah lalang kita cerita pasal ni. Okey, Cik Zaid. Dari segi pengetahuan Cik Zaid siap. Perempuan dengan lelaki siapa lebih? Aduh, kena juga jawab ini. Pengadil lagi ni. Soalan maut ni sebenarnya. Sebenarnya dia bergantung pada karakter. Saya tak nampak lah lelaki ke perempuan lebih atas bergantung kepada keikhlasan orang tu lah. Tak ada statistik rasanya tunjuk kata orang lelaki lebih pandai berpura-pura ke perempuan. Tapi kalau kita tengok pemerhatian kita, dia bergantung kepada karakter orang tu. Kalau secara general lelaki dia kadang-kadang dia tak cakap. Macam ayah-ayah kan. Dia diam je. Maknanya mungkin kita boleh kata dia berpura-pura, betul tak? Tapi kalau mak dia cakap direct je. Tak kira lah kau siapa, pau kena semua kan. Itu tidak berpura-pura. Tapi kalau tengok situasi lain, nampak macam Farin sebut tadi, depan peluk tampar semua, belakang mengutuk. Pun nampak kategori pura-pura juga. Jadi tak boleh nak generalize lah lelaki sama perempuan. Tapi sebab kita 3 orang ni, kita menang lah. Tapi kan apa yang Farin cakap tu kan memang tak dinafikan, memang berlaku yang mana sebenarnya tak okey pun, tetapi mungkin di khalayak ramai ataupun tengok situasi lah kan. Apatah lagi ada kamera situ. Macam tu tak tahu, mungkin untuk menjaga air muka. Tetapi mungkin orang lain pula lepas situasi tu dah berakhir dalam 2 muka betul dia ni. Tapi macam Sisi ada tak pernah berada dalam situasi yang macam tu? Pernah ni. Kita tengok muka dia pun pernah ni. Dulu lah sekolah menengah kot. Sebab mungkin semua tak matang lagi masa tu. So Sisi ada lah. Sebab sekarang sebenarnya Sisi lebih ramai kawan. Okey, bukan nak generalize juga. Tapi ramai
kawan lelaki. So jadi sebab kita selalunya. Ini pengalaman Sisi. Sisi tak cakap semua orang mengalami pengalaman yang sama. Tapi sekolah mendengar dulu Sisi memang ramai girlfriends. Tapi yang ini cakap yang ini cakap yang ini cakap yang ini. Tapi depan baik. Dulu begitulah cerita dia. So pernahlah berada dalam situasi tu, pernah. Okey. Tapi lelaki memang tak pernah Lelaki ada, mesti ada. Ada jaket you. Dia kau jangan poyo lah. Aku dah tahu lah. Kau macam saya. Kita macam tu kan. Betul tak? Dapat detect terus. Kita dapat detect. Cakap tak cakap sudah kita diam. Kita diam. Tak tahulah memang macam tu lah lelaki. Tapi saya nak tambah ada satu indikator dia. Baru-baru ni berlaku yang saf tarawih. Saf tarawih yang wanita bocor-bocor wanita semua tahu kan. Mungkin itu petanda lah. Mungkin itu petanda bahawa kalau lelaki nak kata pura-pura tak juga, dia tak suka ke dia suka, dia masuk je, dia penuhkan saf kan. Tetapi kalau perempuan engkau besar ke kecil bau apa tahan je lah duduk sebelah kan. Tapi kalau perempuan dia tak masuk, dia kalau tak suka grup tu sanggup orang tolak dia buat keras dia tak pergi. Itu saya tak tahu itu kategori pura-pura ke apa. Nak kata kalau kita fikir kan, maknanya dia tunjuk aku tak nak masuk, aku tak nak masuk. Macam itu cakap dah. Kita kalau ni kita diam, kita jalan je. Itu kalau dekat tanah suci tu, yalah Hajah, tarik. Hajah kan suruh masuk. Okey, apa yang menarik apa kita bincangkan? Okey, saya nak daripada Muaz tentang apa perasaan Muaz ataupun apa sebenarnya rasa kita bila kita terpaksa berpura-pura. Kita rasa sebenarnya tak selesa tapi kita kena berhadapan dengan dalam kehidupan. Okey, boleh cerita. Saya rasa dia ikut individu tau. Macam saya memang tak selesa lah kalau berpura-pura. Tapi saya tengok sekarang ni kita ambil content creator berpura-pura di depan apabila ada kamera. Sangat berpura-pura. Kita pernah tengok ada orang yang di dalam kamera dia suka tolong orang, sangat membantu. Tapi dalam real life bila kita jumpa dia, tak ada. Dia bukan seperti yang digambarkan di dalam. Itu dia create karakter tu Muaz. Ya, dan dia berpura-pura baik. Kita tak boleh tahu nama lah, tapi kita tak boleh deny benda itu memang wujud kan dalam masyarakat kita. Sebab orang yang melihat ni kadang-kadang dia mengharapkan saya nak dapat lah, abang ni mesti boleh bagi kebahagiaan pada saya. Dia boleh bagi telefon kat saya. Tapi real life-nya itu adalah kepura-puraan untuk konten-konten tu. Jadi bila dia jumpa real life, abang saya nak telefon seperti abang cakap kan. Tak ada. Dia sebut pula telefon. Contoh. Ada banyak. Telefon banyak. Telefon ada banyak. Senang kita cakap telefon apa. No camera. Kan. Pura-pura. Tapi betul lah apa Muaz cakap tu kan. Terutamanya macam yang nak cakap tadi lah. Di zaman yang serba moden ni, kita katakan hampir semua orang ada social media dan sebagainya. Mungkinlah tidak semua orang ada akaun. Berbahagia dengan isteri. Ya. Ada akaun social media kan. Tapi itulah kadang-kadang apa yang orang tak faham adalah social media itu bukannya 100% yang berlaku. Dunia tipu-tipu. Dunia pura-pura. Kalau macam Sisi sendiri macam mana? Adakah Sisi cuba untuk menonjolkan serealiti mungkin, setelus mungkin apa sahaja yang dikongsikan di social media, ataupun sebenarnya ada boundaries juga, tak semua pula kita tunjukkan? Ada, semestinya kena ada boundaries tu sebab macam Sisi sendiri memang dalam hidup Sisi apa yang membuatkan Sisi bahagia, apa yang membuatkan Sisi tenang, itu yang Sisi akan buat. Maksudnya kalau Sisi rasa macam tak selesa, memang Sisi tak tunjuk ataupun tak lakukan. Jadi memang itulah. Itu yang Sisi praktikkan lah supaya kita tak adalah rasa macam alamak nanti kita sendiri yang akan stres, kita sendiri yang akan menyendiri sebab kita dah tak boleh kan dengan orang kan. Jadinya kalau Sisi akan ikut selesa Sisi saja. Itu sebenarnya salah satu platform lah, media sosial ni, tempat orang berpura-pura. Sebenarnya kehidupan sebenarnya tidak begitu, tapi tunjuk gambar begini, sekian. Tapi ini yang nak tanya pada Encik Zaid. Apakah kesan buruk daripada sikap seorang manusia yang sentiasa terlalu berpura-pura daripada segala sudut lah, untuk berpura-pura bahagia, berpura-pura untuk menyenangkan hati orang lain, mengelakkan konflik sepanjang masa ni, mesti ada kesan buruk. Mesti ada, masya-Allah. Saya rasa kalau kita pandang serius benda ni, satu benda akan hilang, keikhlasan. Ikhlas hilang. Bayangkan macam Muaz sebut tadi, ada kamera, semua buat cantik bagi hadiah. Tak ada kamera, no way. Saya ingat satu hadis Rasulullah SAW. Ada seorang sahabat ni biasa-biasa saja, tapi dia dijamin masuk syurga kerana dia buang duri tepi jalan. Dia buang? Duri. Dia buang duri. Dia kebetulan dia sampai kebun dia jauh di hujung kampung. On the way nak pergi kebun tu dia buang duri. Yang dekat jalan raya tu lah. Allah Subhanahu Taala ambil dia bagi hadiah syurga sebab dia ikhlas. Buat tu. Ikhlas tu sangat mahal. Bayangkan kita buang tak duri. Kalau
Terutama kalau ada kamera, berebutlah nak buang duri kan. Bukan kata duri, batu pun dia sanggup angkat. Tak ada kamera, awak tak tahu. Itu nak jawab soalan Fahrin. Saya rasa itu ujian untuk kita lah. Generasi zaman ni, kita buat ni untuk apa? Untuk pura-pura atau untuk ikhlas. Betul. Jadi saya pegang, saya suka hadis tu sebab dia bagi harapan dekat kita. Kita orang biasa, amal ibadat pun tak banyak mana, tapi ikhlas tu. Kalau kita jaga betul-betul, InsyaAllah itu boleh jadi tiket ke syurga kita. Kita buat bantu orang ikhlas. Yang lain tu insyaAllah akan datang lah. Saya rasa saya rasa jangan kejar, terutama untuk konten-konten kreator semua ni kan okey, nak buat konten tak ada masalah untuk educate masyarakat kan. Tapi jangan buat sampai menipu lah kan. Sampai pura-pura sungguh-sungguh, luar tak ada langsung buat, tak boleh. Kita buat ikhlas untuk ni, dalam lama konten tu akan sampai. Saya betul sikit. Ini pula kita sampaikan tentang batas bagi orang yang sentiasa asyik mengalah. Sentiasa nak ambil hati orang ni. Okey, bila mana kita perlu berhenti berpura-pura supaya tak makan diri. Betul. Kita kena jaga mental health kita paling penting lah. Nak tolong orang lain, kita kena kuat dulu. Kalau kita pun down, mental health kita terancam disebabkan pura-pura tu sangat, kena stop lah. Sebab kita kena fikir bahawa aku ni tak ada nilai kalau macam kita naik flight. Macam kita naik flight kan yang turun oksigen mask tu. Oksigen mask tu turun, kita kena pakai dulu. Selamatkan diri anda dulu sebelum membantu orang lain. Tapi kalau kita pura-pura kuat, tolong orang lain, tak pasal-pasal kita yang collect dah, kita jadi beban pula. Jadi samalah pura-pura ni. Kalau kita terlalu pura-pura sampai satu hari kita dah menjerit, kita dah out of control kan, emosi kita dah hancur, koyak, orang kata koyak kan. Kita dah koyak, kita dah tak gunalah. Tak tercapailah objektif kita nak mengalah tu tadi tu. Betul. Tapi ada satu komen dari rakan kita di Facebook, Mak itu ni agak menarik. Dia kata mak selalu bermuka-muka dengan anak. Depan cakap lain, belakang cakap lain sebab tak nak susahkan anak. Kalau dia tanya, "Bu, sakit ke?" Dia jawab, "Tak, sihat je." Padahal sakit. Apa je selalu berpura-pura nak bermuka-muka dengan suami dah tak ada. Tapi inilah kita pun sebagai anak kena tahu jugalah kan. Kadang-kadang mak kita ni dia selalu nak macam tak nak kita risau. Selalu akan cakap, tak apa, okey je, tak ada apa. Sedangkan dia tengah sakit ni. Dan ada satu lagi komen yang paling bahaya dalam dunia ni oleh Alia Maisara. Dia kata, tapi zaman sekarang ni yang paling bahaya, suami orang tapi pura-pura single. Itu penyakit juga tu. Alamak. Itu pura-pura, itu bukan buku betul. Takut boleh tanya soalan. Takut. Pura-pura. Tahu dia pakai cincin besar ni, selamat. Baik, mungkin di penghujung perbincangan kita ni, Sisi, apa pesanan Sisi? Saya lihat Sisi sendiri pun berkongsi satu benda yang ideal lah. Ada masa kita perlu, ada masa kita tidak. Jadi apa pesanan yang terbaik untuk sentiasa bukan saja menjaga perhubungan tapi juga jaga diri kita sendiri, mental health kita sendiri. Bagi Sisi memang kita kena bersederhana. Maksudnya kalau ada kita berada di dalam situasi yang kita kena pura-pura tu, janganlah kita terlampau berpura-pura. Itu sebab kita akan ada. Lebih-lebih lagi macam kehidupan kita bukan yang kita hidup seorang-seorang. Kita ramai-ramai kan. Jadinya memang akan ada situasi yang kita rasa tak senang. Tapi kalau kita perlu berpura-pura, jangan terlalu berpura-pura. Itulah. Betul, dan ni sesuai jadi tajuk lagu lepas ni. Itulah dia. Pura-pura. Pura-pura. Pura-pura bujang. Muaz, macam mana? Saya rasa kita tak payah fake. Maksudnya kita tak payah pura-pura sebab pura-pura ni memenatkan. Bagi saya, betul. Kita kadang-kadang terlampau nak jaga hati kawan. End of the day, kawan yang berkualiti hanya tinggal 2-3 orang saja. Jangan nak action lah. Kita akan ada kawan yang ramai-ramai, sama-sama susah, sama-sama senang, semua bohong. Itu cuma cerita dongeng. Sebab kalau kita sibuk nak jaga hati orang, akhirnya kita sendiri yang sakit, susah. So bagi saya, biar kita jaga hati orang yang boleh menangis bersama dengan kita, itu lebih penting. Daripada kita berpura-pura nak menjaga 10 orang kawan yang masa kita sakit, 10-10 hilang. Okey, tapi nak tanya soalan terakhir kepada Muaz. Kalau Eddie masak, tiba-tiba termasin, pura-pura cakap sedap ke kata masin? Saya akan cakap tak sedap. Saya akan cakap tak sedap. Saya buat pun nak tipu kan. Sebab kalau saya tipu pun kena marah. Alah, you ni je sedap. Tu kita cakap sedap tu. Baik kita cakap tak sedap. Maksudnya tak pernah tipu lah. Memang jujur je tak pernah tipu. Alhamdulillah. Tiba-tiba masak tak sedap. Cakap pasal sikit lah. Adalah hemah-hemahnya. Ada cara-caranya. Ada cara-caranya. Okey. Dan Cik Zaid? Cik Zaid, sebagai rumusan kita ni. Rumusan lah, saya rasa betul. Saya setuju dengan pendekatan sederhana. Kita berkorban, jangan sampai kita terkorban. Kan? Kita nak benci pun jangan sampai kita mengeji orang lah. Jadi saya fikir balik kepada keikhlasan tadilah. Kita buat sesuatu biar ikhlas. Saya ada satu tagline yang saya selalu tenangkan hati saya sendirilah. Bila rasa macam stres apa, saya kata biar orang tak puji,
asalkan Tuhan mengetahui. Tenang terus, relax kan. Macam itulah agaknya. Jadi itulah hidup dalam kepuraan memang betul penat. Dan sampai satu point kita hilang identiti kita kan. Betul. Identiti kita orang tak tahu dah. Jadi be yourself. Boleh fake it sikit-sikit but be yourself. Be genuine, insya-Allah. Orang suka, orang tak suka, pilihan masing-masing. Tapi saya ni, kita kerja sebagai pelakon ni betul. Saya selalu identiti tu yang penting sebenarnya. Kadang-kadang bila kita tak boleh nak bezakan di dunia lakonan dengan dunia reality, kita sendiri jadi confused, kita sendiri jadi penat dan orang sendiri tidak mengenali diri kita sebenarnya. Betul. Dan elakkan lah. Sebenarnya saya lebih suka mengelakkan. Betul. Jangan terlalu fake, tapi ada kalanya kita perlu ada momen-momen yang diplomatik itu perlu ada supaya tidak mengguris hati orang lain, tak buat orang lain rasa sakit dan sebagainya. Terima kasih kepada Cik Zaid dan juga Muaz. Belum terima kasih kepada